Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Belajar. Okay, hari ni saya nak ulang balik bab 7 ya. Sabtu ke-71, jarak dalam sistem koordinat kartes. Okay, sebenarnya saya gunakan video cikgu lain untuk terangkan. Tapi ada murid pelajar-pelajar saya yang mesej cikgu tolong terangkan balik, saya kurang faham. Okay, saya usaha untuk permudahkan. Okay, untuk terangkan secara mudah apa itu jarak dalam sistem koordinat kartes. Okey, yang pertama, apa itu sistem koordinat kartes? Sistem ni, okey, potong ni, I ni ya. Okey, yang pertama, apa itu koordinat kartes? Okey, koordinat kartes ni merupakan, okey, macam ni ya. Ada dua garisan yang berserenjang. Okey. Yang mencancang ini, yang tegak ini adalah merupakan paksi Y. Yang mengufuk ini merupakan paksi X. Okey, ingat Y mencancang tegak. Okey, X mengufuk. Okey. Bila dua paksi ini berserenjang, okey, dia akan membentuk satu sistem koordinat kartes. Okey, yang mana pada sistem koordinat kartes ni kita akan ada titik yang mempunyai koordinat yang berserenjang bagi paksi Y dan paksi X. Okey, tak apa. Kita tak tepi dulu. Kita tengok dulu. Yang pertama, awak kena tahu. Ini yang pertama, ini paksi Y. Ini paksi X. Okey, seterusnya. Titik ini, okey, maksudnya asalan. Kita panggil sebagai asalan. Okey, koordinat. Dengar ya. Koordinat bermaksud untuk paksi Y ini akan bermula dengan kosong. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Lepas kosong, negatif 1. Negatif 2. Negatif 3. Okey, ini untuk paksi Y ya. Okey, untuk paksi X, okey, sama juga. Bermula dengan kosong. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sama juga. Kalau makin ke kanan, okey, dia akan bertambah lah. Kalau bergerak ke kiri, samalah dia akan berkurang. Lepas kosong, negatif 1, negatif 2, negatif 3. So, yang pertama saya kata, kena pasti paksi Y yang mencancang. Kedua, kena pasti paksi X yang mengufuk. Yang ketiga, apa itu asalan? Okey, asalan ni merupakan titik ni. Titik pertemuan antara paksi Y dan paksi X. Yang mana koordinatnya asalan adalah kosong ni bagi X. Kita tulis X dulu ya. X kosong bagi Y. Asalan adalah yang mana titik koordinatnya adalah kosong, kosong. So, ini yang ketiga. So, koordinat. Okey. Yang mesti persilangan antara paksi X, paksi Y. Okey. Paksi X, paksi Y. Kalau asalan, okey, asalnya, okey, titik koordinatnya adalah kosong, kosong. Kosong X, kosong Y. Mesti tulis paksi X terlebih dahulu, kemudian barulah paksi Y. Okey, ini adalah 1, 2, 3. Okey, baru 3 benda yang perlu tahu tentang sistem koordinat kartes. Okey, jom tengok lagi. Okey, ini saya menggunakan kertas graf. Okey, pelajar tengok ya. Mungkin sengit sikit tulisan saya ni. Okey, kita gariskan. Ingat, yang menegak ini merupakan paksi Y. Okey, yang mencancang ini merupakan, yang menegak mencancang ini paksi Y, yang mengufuk ini merupakan paksi X. Okey, so mana asalan kita? Sini asalan kita, iaitu kosong, kosong. Asalan. Okey, jadi saya nak ajar macam mana kita nak tentukan koordinat. Okey, tengok contohnya. Okey, ini saya ambil grid besar ya. Okey, 1, 2. Ini saya baru nak terang contoh ya.
1, 2, 3, 4. Okey, ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Negatif 1, ini negatif 2. Okey, saya bagikan 1 titik. Okey. Titik yang kedua. Titik yang ketiga. Titik yang keempat. Okey, so kita tengok. Yang titik A, ini titik B. Ini titik C, ini titik D. Okey, so macam mana kita nak tentukan koordinat A? Okey, macam saya cakap koordinat sama dengan kita tulis koordinat, mesti kita tulis nombor yang berada pada paksi Y. Okey, tengok paksi Y dulu. Okey, ini paksi Y paksi X. Barulah kita tulis nombor pada okey, pada paksi Y. Okey, paksi X dulu baru paksi Y. Okey, so tengok A. A yang pertama A, tengok. A kita nak tulis koordinat A, koordinat So A, mana A? Tengok paksi X dia berada pada 2. Okey, so koordinatnya kita tulis 2. Paksi Y dia, paksi X dia 2. Paksi Y nya 2. So koordinat A adalah 2, 2. Okey. Jom tengok pula koordinat B. Koordinat B pun sama. Tengok dulu paksi Y dia. Paksi Y dia mana? Okey, negatif. Terus ni tengok. Okey, negatif 2. Paksi X dia negatif 2. Paksi Y nya adalah 1. Okey, so koordinat bagi B adalah negatif 2, 1. Okey, kita kena tahu dulu kita nak buat tentukan koordinat dulu. Okey. Tengok C. Tengok pada paksi X dulu. Mana paksi X dia? Ni yang mengufuk ni. Okey, yang mengufuk ini merupakan paksi X. Okey, so koordinat C, paksi X nya adalah C. Okey. Negatif 1. Paksi Y nya adalah, paksi Y lurus ni adalah turut negatif 1. So koordinat C adalah negatif 1, 1. Okey. So last kali D. Tengok D. Okey, so paksi X dia berapa? Okey, paksi X lurus ni 4. Paksi Y nya adalah negatif 1. So D koordinatnya adalah 4, negatif 1. So yang tadi saya dah terangkan kena pasti paksi X mana, paksi Y mana, apa itu asalan. Dan seterusnya nombor 4 ni kena tahu adalah tentang koordinat. Koordinat kita akan tulis dulu X dulu. Nilai yang berada pada paksi X dulu. Titik ni koordinat yang bersilang. Okey, titik yang bersilang pada paksi X dan paksi Y. Kita nak tulis koordinat, kita tulis dulu nilai yang pada paksi X, kemudian barulah nilai pada paksi Y. Okey, itu yang keempat, apa yang dikatakan dengan koordinat. Okey, kita sambung. Saya lukis dulu paksi. Okey, ini paksi Y. Ini merupakan paksi X. Okey, asalan 0, 0. Saya ingat saya lukis Okey. Sorry. Negatif 1. Ini merupakan negatif 2. Nampaklah kotak betul. Ini negatif 1. Okey. Yang pertama, pertama kita nak tengok apa itu jarak mengufuk. Okey. Seterusnya jarak mencancang. Okey, saya ada beberapa koordinat. Ini A, ini koordinat B, ini koordinat C, dan ini koordinat D.
Okey, kita isi dulu apa koordinat A. Ingat, kita nak tulis koordinat, kita tengok dulu apa nombor pada paksi X, kemudian barulah pada paksi Y. Untuk A, koordinatnya tengok yang sama lurus ni 1, paksi Y nya 2. Okey, untuk B sama juga. Okey, paksi X nya 1, paksi Y nya negatif 1. Okey, untuk koordinat C, paksi X nya adalah negatif 1, paksi Y nya adalah 1. Untuk D, paksi X nya adalah 5, paksi Y nya adalah 1. Okey, jadi yang pertama kita nak tengok contoh jarak mengufuk. Kalau jarak mengufuk adalah jarak yang mana kita tengok jarak antara dua titik pada paksi X. Sebab inilah mengufuk. Okey. So, kita akan tengok jarak bagi titik C dan D. Okey, tengok ya. Berapa kalau kita kotak ni berapa? Sebab sekarang skala pada graf saya ni adalah 0, 1. Maksudnya nilainya petaknya adalah 1 cm. 1 lah maksudnya koordinat 1. Okey, so jaraknya adalah negatif 1 hingga ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Jadi jarak antara titik C dan D, jarak mengufuknya adalah bersamaan 6. Okey, jarak mengufuk. Kita tengok jarak yang pada paksi X. Okey. Kita tengok pula. Okey, jarak. Okey. Itu kita kira sebagai manual lah. Tetapi kalau kita nak tengok, nak kira rumus untuk tentukan jarak adalah, okey, untuk tentukan jarak untuk C dan D adalah, kita boleh terus buat. Okey, jarak CD, okey, jarak mengufuk CD adalah ini merupakan, kita tanda dulu, X1, Y1, X2, Y2. Okey, kita tandakan koordinat X1, Y1, X2, Y2. Jadi untuk jarak mengufuk, kita boleh terus kira X2 tolak X1 bersamaan X2 berapa? 5. 5 tolak X1 adalah negatif 1. So 5 tolak negatif 1 bersamaan, tolak jumpa tolak jadi tambahkan, bersamaan dengan 6. Sama tak tadi? Sama kan? Okey, ini untuk jarak CD lah. Okey, jarak mengufuk. Okey, boleh? Okey, sambung. Kita tengok jarak. Tadi saya dah terangkan tentang jarak mengufuk. Ini pula tentang jarak mencancang. Okey. Okey. Kosong. Saya tak boleh nak copy balik slide saya tadi. CD. Betul tak? C negatif 1, 1. D tadi 5 negatif 1. Saya buatlah A 1, 2. Okey. Ini negatif 1 ini negatif 2. Okey. Saya ubahlah B. B bersamaan paksi X nya 1, paksi Y nya lah negatif 2. Okey, sekarang tengok jarak mencancang. Jarak mencancang kalau C dengan D tadi, C ke D, okey, ini jarak mengufuk. Okey,
sekarang kita tengok jarak mencancang, kita tengok pada paksi Y. Okey, so paksi Y kita nak tengok jarak antara A ke B. Okey, A ke B. Jadi, jom kita buat daripada A, okey, kira petak 1 2 3 4. Saya ingat sikit. So, jadi 1 2 3 4. Okey, jarak mencancang kita tengok pada paksi Y. So, jaraknya adalah 4. Okey, bersamaan dengan 4. Tapi bahasa mudah untuk jarak mencancang, okey, rumusnya adalah, okey, saya buat dulu. Kena buat Ini X1, Y1. Ini adalah X2, Y2. So, untuk jarak mencancang kita tak tengok X, kita tengok Y. So, okey, Y2 tolak Y1. So, kita terus masukkan dalam rumus. Y2 yang mana? Negatif 2. So, negatif 2 tolak Y1 adalah 2. Jawapannya adalah negatif 4. Negatif ini, okey, menunjukkan arah. Okey, so kalau kita tengok, kita tentukan tadi A, koordinat A ke koordinat B. Maksudnya jarak dia bergerak ke bawah. Okey, ke bawah. Okey, tu. Tapi nilai jaraknya adalah 4. Awak boleh tulis jaraknya hanyalah 4. Melainkan dia tanya arahnya ke mana? Ke kiri, ke kanan, ke atas ataupun ke bawah. Tapi kalau positif tak ada masalah. Tapi kalau dapat negatif, abaikan saja. Untuk jarak kita just tulis nilai 4. Okey, yang seterusnya saya nak sentuh tentang macam mana kita nak dapatkan jarak terdekat. Okey. Saya ada Ali. Okey, Ali pada titik A. Okey, Ali pada titik A. Koordinat Ali adalah, tengok paksi X Okey, X ni adalah 3, Y nya adalah 2. Okey, setiap hari Ali akan bergerak, akan ke sekolah. Okey, daripada rumah Ali ni A akan bergerak ke rumah Baba B. Yang mana Baba dia punya koordinat rumah dia adalah paksi X nya 13, paksi Y nya adalah 2. Okey, Ali akan lalu rumah Baba dulu untuk ke sekolah. Koordinat sekolah bersamaan. Okey, tengok paksi X nya adalah 13. Paksi Y nya adalah, tak ada sini, 9. Okey, jadi setiap hari Ali akan bergerak. Okey, jalan ke rumah Baba. Barulah bersama-sama ke rumah, ke sekolah. Okey, jadi setiap hari berapa jarak, kira kita anggarkan kita anggapkan satu kotak ni bersamaan 1 meter. So, berapa meter Ali nak sampai ke sekolah? So, kita kira dulu jarak mengufuk dia. Okey, paksi Y nya sama kan? Okey, so kita kena ingat jarak mengufuk adalah X2 tolak X1. So, ini adalah X1, Y1, X2, Y2. Okey, so jaraknya adalah, kita ambil terus 13 tolak 3 bersamaan 10 meter. Kita anggaplah. Okey, so ini daripada Ali ke rumah Baba. So, ke rumah Baba ke sekolah, kita gunakan jarak mengufuk iaitu, jarak mencancang iaitu Y2 tolak Y1. Okey, saya padam dulu ni. Tadi kita dah kira ni kan? Okey, saya padam sini. Okey, so kita ambil ini X1. Kita nak dapatkan jarak mencancang kan? Y1, ini X2, Y2. Apa saya ni? Saya salah tulis lagi. Sini koordinatnya 9. Okey, so samaan 9 tolak 2 samaan 7. So, kita nak tengok jarak je. Jumlah jaraknya adalah
Jarak mengufuk tambah jarak mencancang. So, jumlah jarak bersamaan tadi berapa? 10 tambah 10 meter tambah 7 meter bersamaan 17 meter. Okey, ini contoh ya. Okey, tetapi satu hari, okey, Baba demam. Jadi, Baba tak dapat pergi sekolah. Jadi, Ali terpaksa bergerak, okey, terus. Okey, dia akan bergerak, dia akan bergerak terus ke sekolah. Sekejap saya padam dia ni. Saya padam ni. Okey. Baba demam, tak pergi sekolah. Jadi, Ali terus bergerak ke sekolah tanpa melalui rumah Ali. Jadi, macam mana kita nak kira jarak Ali? Kalau tadi kita boleh guna petak. Sekarang dah tak boleh. Okey, so jarak Ali, kita menggunakan rumus jarak terdekat. AC kan? AC bersamaan punca kuasa A B kuasa 2 tambah B ke C, jarak B ke C kuasa 2. Ini merupakan teorem Pythagoras. So, kita tambah terus. A ke B tadi, A ke B berapa? 10 meter. 10 kuasa 2 tambah berapa tadi? 7 kuasa 2. Bersamaan punca kuasa. Berapa dapat? 149 punca kuasa. Sekejap, saya baru nak kira ni. Sekejap ya. So, punca kuasa 149 bersamaan 12,2 meter. Okey. Jarak terdekat Ali bergerak dari sekolah, dari rumah ke sekolah adalah 12.2 meter berbanding Ali bergerak daripada rumah dia ke rumah Baba dulu, kemudian baru ke sekolah dengan jaraknya 17 meter. So, jarak terdekat 12.2 meter. So, ini merupakan rumus bagi jarak terdekat. Kita menggunakan teorem Pythagoras. Okey. Okey, seterusnya. Okey, saya nak sambung sikit lagi. Okey, kita nak belajar juga tentang macam mana kita nak dapatkan jarak antara dua titik. Okey, so pada graf saya hari ni, okey, kali ni saya ada titik A dan titik B. Titik A yang mana koordinatnya adalah 3, 8. Okey, B pun sama. Okey, pasti X dia 10. Y. Okey, Y-nya adalah negatif 4. Okey, jadi soalan kita, carikan jarak, tentukan jarak antara titik A dan titik B. Okey, saya garis titik A dan titik B. Okey, jadi langkah pertama, awak tentukan dulu. Okey, yang mana X1, Y1, mana X2, Y2. So, kita buat. Sini merupakan X1, Y1, X2, Y2. Itu langkah yang pertama. Okey, saya tulis ya. Langkah 1, tentukan X1, Y1 dan X2, Y2. Itu yang pertama. Okey, kemudian yang kedua, seterusnya. Okey, masukkan dalam jarak. Okey, nak cari rumus. Okey, X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa punca kuasa. So, kita tulis dulu rumus ini. Okey, X2 tolak X. Salah ni. Bukan X kuasa 2. X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Punca kuasa ni bersamaan. Okey. Samaan, masuk je.
Kita dah tentukan tadi kan? Okey, X2 merupakan 10 tolak X1, 3 kuasa 2 tambah Y2 mana? Y2 nolak 4 tolak Y1 nya adalah 8 kuasa 2. So, kita tekan je kalkulator. Okey, 10 tolak 7. Okey, sama-samaan 7 kuasa 2 tambah negatif 4 tolak 8, kita akan dapat negatif 12 kuasa 2. So, tolong tekan kalkulator. Bersamaan 7 kuasa 2, 49 tambah negatif 12. Bila kuasa 2, negatif 12 dan negatif 12, kita akan dapat positif lah, 144. So, tambah je. Okey, tambah saja. Sekejap saya kira. Saya selalu macam ni. Lambat saya kan? Okey, 49. 49 tambah 144. Okey, punca kuasa 49 tambah 144 bersamaan 13.9 unit. Okey. So, kita just masukkan dalam kalkulator. Jadi, jarak AB bersamaan 13.9 unit. Okey. Ini contoh. Okey. Cara pengiraan sangat mudah. Okey, untuk bab ni penerangan agak panjang. Okey, jadi saya dah cuba ringkaskan semungkin. Okey, tengok contoh yang saya berikan. Okey, saya minta kamu cuba jawab muka surat 58 hingga 59. Saya tahu ada lagi yang belum jawab, belum dapat selesaikan. Okey, 57 kita dah buat, saya dah bagi jawapan kan. Kita cuba buat. Tolong selesaikan muka surat 58 dan 59. Ada apa sebarang soalan, boleh tanya cikgu ya. Okey, terima kasih. Selamat belajar. Semoga sentiasa cemerlang. Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera.